Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Negeri Sembilan Bersih, muafakat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Yang berhormat Datuk Haji Ismail bin Haji Ahmad, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Pembangunan Luar Bandar. Yang berbahagia Datuk Rozita binti Sulaiman, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri. Yang berhormat Barisan Esko Kerajaan Negeri. Yang berhormat Barisan Ahli Dewan Undangan Negeri, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Barisan Penghulu-Penghulu, Tok-Tok Penghulu, pengurusi-pengurusi dan setiausaha MPKK yang dihormati sekalian, barisan urus setia, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bertemu, berada di Dewan Kelana Resort ini sempena program Convention Malaysia Madani khas untuk MPKK seluruh Negeri Sembilan. Saya lupa tadi ada ahli majlis, saya tak sebut nama, dia merajuk lah ahli majlis nak pilihan raya ni kan. Jadi ahli majlis yang turut hadir, saya ucapkan selamat datang. Dalam convention hari ini saya dimaklumkan kita telah didedahkan naratif pembentukan kerajaan perpaduan pada pagi tadi. Di Negeri Sembilan, gabungan PHBN bergerak pada politik baru yang lebih progresif dalam membangun dan memajukan negeri ini, selaras dengan slogan bersih muafakat sejahtera, pentadbiran madani yang menekankan aspek kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan akan menjadikan rakyat negeri ini hidup berkualiti dan sejahtera, insya-Allah. Alhamdulillah. Bagi tadi saya dimaklumkan semua telah difahamkan tentang apakah sebenarnya kerajaan perpaduan yang kita bina ini, kenapa ia terjadi dan bagaimana kita harus mengisi kerajaan yang ada pada hari ini sebagai satu kerajaan yang kuat, yang mampu melahirkan masyarakat yang cemerlang. Kita tahu sebelum ini kita berkempen, kita katakan bahawa negara kita hari ini dalam keadaan tertinggal dengan negara-negara jiran. Negara jiran kita ke hadapan, dan inilah peluang kita untuk buktikan bahawa negara kita boleh ke hadapan, boleh mendahului semula, dan insya-Allah kita berjaya dengan track record yang lebih baik daripada yang terdahulu. Ini harapan kita. Dan hari ini kita tak sangka, dulu kita nyanyi bermacam-macam lagu, kita nyanyi bermacam-macam perkataan kita keluarkan, berbagai-bagai kempen kita lakukan. Hari ini kita bersama. Itu semua ketentuan Allah. Allah uji kita untuk kita bersama dengan musuh kita dulu. Tak pernah terfikir oleh kita, tak pernah terbayang oleh saya, yang dah keluar UMNO puluhan tahun, tiba-tiba terpaksa mendakap semula teman-teman lama, terpaksa duduk bersama, terpaksa duduk berbincang bersama. Inilah ketentuan Allah yang kita tidak ketahui apakah sebabnya dan apakah hikmahnya di sebaliknya. Namun itu, setiap apa yang berlaku itu pasti ada kebaikannya. Begitu juga dengan tuan-tuan, saya yakin ada yang berjuang sejak tahun 98, ada yang lebih awal daripada itu kalau mereka dalam PAS dan lepas itu menyertai amanah, itu lebih awal lagi. Kalau yang keadilan itu tahun 98. Ada yang tak berparti, ada yang berparti, ada yang dari UMNO, ada berbagai latar, ada yang dari MCA, daripada MIC, daripada berbagai latar. Inilah kita hari ini, kita terpaksa bersama, dan insya-Allah ini semua ada hikmah di sebaliknya. Yakinlah bahawa perjuangan ini ada pahit manis, ada suka duka dalam perjuangan, dan kita pastinya kita melalui
waktu sukar itu terlalu panjang. Kalau kita ingat lagi, sejak tahun 98 kita melalui waktu sukar tersebut sehingga kepada tahun lepas, ujung tahun lepas barulah kita rasa kita dah menang tahun 2018. Dah menang 2018. Kita rasa seronok sekejap ketika itu. Kita rasa kita nak buat reform, tapi tak lama, 22 bulan lepas tu kita dalam keadaan yang tertekan semula. Tapi itulah perjuangan, itulah nikmat apabila sesuatu itu berlaku. Dan hari ini kita dapat bersama dengan rakan kita UMNO Barisan Nasional, yang kita dulu musuh utama kita jatuhkan dia dalam pilihan raya ke-15. Macam-macam kita buat, tetapi hari ini kita duduk bersama, kita kena strategi bersama, kita kena hadapi bersama apa yang berlaku itu sebagai satu pasukan. Inilah murninya, inilah indahnya yang kita tidak sangka. Kadang-kadang kita terasa, macam-macam dulu kalau dulu kalau kita boleh elak jumpa, kita elak jumpa. Tapi hari ini kita terpaksa jumpa, dan insya-Allah inilah sebagai satu pasukan yang harus kita terima. Kalau ketua kita dah boleh terima, kenapa kita tidak boleh terima hari ini? Kita juga yakin dengan gabungan kekuatan kepelbagaian bangsa dan parti dalam Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di negeri ini yang akan menghasilkan urus takbir negeri yang lebih berkesan dan bermanfaat kepada rakyat. Dulu kita hanya ada 3 Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan kita ada 3, dalam kita menghadap ada 3. Lepas tu Muda Bersama sebagai rakan strategik, itu pilihan raya ke-15. Hari ini kita ada berbagai, kita ada Barisan Nasional pun ada beberapa parti, MCA, MIC, lepas tu berbagai lagi parti-parti yang kecil, begitu juga dengan GPS, GRS, berbagai parti. Kita sekarang ada lebih kurang 13 ke 14 parti bergabung dengan kita pada hari ini. Jadi inilah kekuatan yang ada pada kita yang harus kita gunakan. Dan Negeri Sembilan ini unik. Saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan. Parlimen lepas kita menang, walaupun Pakatan Harapan menang di 3 parlimen, namun kita apabila bersama UMNO kita masih tiada lagi pembangkang di Negeri Sembilan ini. Dan itulah indahnya Negeri Sembilan hari ini, antara satu negeri yang tak ada negeri lain pembangkang. Kalau negeri lain ada satu di parlimen ke, kalau di Melaka, kalau di peringkat DUN itu mereka menang banyak, tetapi di peringkat parlimen BN1 pun tak ada. Itu berbeza. Itulah keunikan pilihan raya yang kita lalui ini, berbeza daripada masa ke semasa. Di Johor pun sama. Kalau Pakatan Harapan itu hanya beberapa kerusi saja, tetapi hari ini di peringkat parlimen kita boleh menang ke semua balik kerusi-kerusi yang kita menang yang pada tahun 2018. Itulah yang harus kita lihat, bahawa inilah satu kekuatan di Negeri Sembilan. Hari ini tidak ada pembangkang, kita tidak ada Perikatan Nasional dalam Dewan dan Parlimen. Namun begitu, saya tak berani nak kata selepas ini ada atau tidak, melainkan tugas tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di sini menentukan nasib mereka dengan kerja keras tuan-tuan semua. Boleh? Alhamdulillah, nampak dah sedia. Besok pilihan raya pun insya-Allah saya rasa semua dah bersedia. Kita bersyukur Pakatan Harapan Negeri Sembilan telah diberi amanah mentadbir negeri ini selama 5 tahun, 2018 hingga 2023. Sepanjang 5 tahun ada banyak ilmu dan pengalaman yang telah ditempuhi. Bagi yang pahit, ada yang manis. Mentadbir negeri yang bertuah ini suatu pengalaman yang sangat bernilai, mencabar, mendidik, merubah jiwa dan mematangkan hidup saya. Alhamdulillah, syukur, Allahu Akbar. Hebat pengalaman 5 tahun ini. Sebenarnya kalau tuan-tuan lalui sendiri, tuan-tuan lihat sendiri bagaimana cabaran yang kita lalui itu. Kita lalui bersama, kita lalui sukar
sukar, duka, gembira itu secara bersama, bukan saya seorang, semua sekali. Inilah perjuangan kita bersama, inilah perjuangan yang kita raikan, dan inilah yang kita dapat pengalaman, dapat ilmu, dapat pelbagai dalam kita melalui tugasan kita sebagai pengurusi MPKK, setiausaha, daripada ahli majlis, jadi pengulu. Dulu pengulu tak ramai, sekarang pengulu dah ramai dah. Jadi inilah antara yang menarik dalam pentadbiran kita selama ini. 5 tahun telah berlalu, kita akan perbarui semula pasport kita, begitu dengan barisan wakil rakyat, dan selepas ini barisan MPKK, kita akan perbarui semula pasport-pasport kita. Sama ada kita boleh terus mentadbir atau tidak, itu dengan kerja keras kita semua. Mengimbau kenangan di awal pemerintahan, ketika itu saat mendengar, memahami, membina dan menjalin hubungan serta mewujudkan keserasian, kepercayaan dan keyakinan, terutama di kalangan penjabat awam. Peringkat awal itu memang itulah cabaran. Saya masuk pejabat, saya belajar untuk mendengar, memahami, membina dan menjalin hubungan bersama dengan penjawat awam. Kita dulu sukar, ketua-ketua jabatan yang depan saya tu tak, yang dulu-dululah. Dulu semua takut tengok kita. Bayangkan, semua takut, semua tak nak bagi tahu apa-apa, senyap, simpan, tutup mulut, apa maklumat tak ada. 3 bulan saya duduk dalam pejabat, saya rasa kalau orang Cina cakap macam petekong. Yang kat luar ni, yang luar belakang saya ni bising, MB tak buat apa-apa. Tapi itulah sebenarnya, kalau ikut sunnahnya begitulah. Tahun pertama itu bukannya untuk kita nampak orang tu saya tukar dia, nampak orang ni saya berhentikan dia. Tak boleh. Sabar, tengok dulu rentak. Kalau dia boleh bersama, alhamdulillah. Tak boleh bersama, barulah buat sesuatu. Itu pun selepas beberapa bulan. Saya ni cerita lah kat ketua jabatan, nak buat macam mana? Kita kena akui itu semua. Tapi kalau dia boleh untuk memberikan khidmat bakti, untuk bersama, apa salahnya kita bersama untuk menambah baik, ataupun kita memastikan bahawa itulah yang harus kita lakukan sebagai sebuah kerajaan. Alhamdulillah, dengan bantuan Allah, semakin hari keserasian itu dan kepercayaan itu semakin kukuh dan erat. Penjawat awam dapat dilihat dan rasakan keikhlasan kita untuk membuat perubahan yang positif. Itu yang kita lakukan. Kita tak mampu nak terus arah, nak terus paksa mereka. Tak ada siapa boleh buat. Kalau hati mereka tak bersama dengan kita, kalau hati mereka tidak ingin membantu kita, kalau hati mereka tidak ada keyakinan dengan pentadbiran kita. Kerana itulah saya harap bahawa hubungan yang baik bina itu dapat memulihkan rasa keyakinan mereka, dan akhirnya mereka sama-sama berkongsi impian, membuat perubahan, memajukan negeri dengan penuh semangat bagi menghargai perubahan dan semangat kerja mereka ketika dalam belanjawan pertama PH 2019. Selain daripada inisiatif baru diperkenalkan 2018 hujung tu kita bentang bajet untuk tahun 2019, kita telah beri bantuan khas kewangan 1 bulan bonus minimum RM2,000 kepada penjawat awam Negeri Sembilan ketika itu. Itu bukan pancing, itu bukan pancing. Kita yakin bahawa penjawat awam perlu diperkasakan daripada dulu lagi. Mana kita menang, kita yakin bahawa penjawat awam perlu diperkasakan. Sebab itu kita bagi 1 bulan bonus. Ketika itu 1 bulan bonus dengan RM2,000. Kesian sahabat-sahabat saya di belakang tu, MPKK pandang dan donga yalah. Betul kan? Kita tak dapat apa-apa.
2019 kita tak dapat apa-apa, tak apalah, kita bagi pegawai kerajaan dulu. Mulai tahun 2019 banyak kejayaan besar dikurniakan Allah kepada kita, di antaranya peningkatan hasil negeri, rizab serta jumlah pelaburan yang meningkat dari tahun ke tahun. Hasil negeri pada tahun 2019 adalah sebanyak 556.42 juta, surplus 147.47 juta, tertinggi dalam sejarah negeri. Reserve kita tahun 2020 adalah sebanyak 889.75 juta. Jumlah pelaburan 2018 hingga 2022 sebanyak 32.22 bilion. Tahniah semua. Ini pencapaian kita. Ini usaha kita. Usaha bukan kita seorang, bukan saya, bukan pegawai-pegawai, tetapi semuanya memahami. Peristiwa Sheraton, semua takut dah ketika itu. Ada kerajaan yang ada mampu bertahan atau tidak ketika itu. Kita tak banyak, kita 20-16, kita khawatir ketika itu. Dan selepas Sheraton kerajaan ditubuhkan, kerajaan persekutuan tak bersama dengan kita. Dan kita dalam keadaan berbeza. Kita menjadi pembangkang di persekutuan, menjadi negeri di peringkat negeri, yang mana cabarannya pasti besar. Dengan kita dinafikan beberapa hak kita, tetapi saya tak bising ketika itu. Kenapa? Kalau kita bising, mereka akan lebih tekan kita ketika itu. Hubungan baik terus terjalin. Walaupun kita tak sama, saya yakin penjawat awam kita sebenarnya adalah penghubung baik antara negeri dan persekutuan. Kerana itu kita mampu ke hadapan. Saya ucap tahniah kepada penjawat awam, khususnya ketua-ketua jabatan. Hubungan baik mereka banyak bawa peruntukan-peruntukan yang memang walaupun menteri dia tak umum ketika itu, tetapi jabatan-jabatan banyak dapat peruntukan, khususnya di PBT, ketua-ketua jabatan mampu bawa balik. Ada ketua-ketua jabatan yang ditekan ketika itu, ketika Covid, ketua jabatan itu seorang wanita, sampai ke timbalan Perdana Menteri ketika itu. Tahu, ditekan, tapi dia relax. Saya tanya dia, boleh tidur tak? Dia kata, boleh Ami, balik rumah saya tidur. Okey. Kalau itu jawapan dia menunjukkan dia tak stres. Saya ucap tahniah, dia ada depan kita sekarang ni. Walaupun ditekan ketika Covid-19, macam-macam, sampaikan report sampai ke timbalan Perdana Menteri. Tapi alhamdulillah kita juga ada Datuk SS yang memahami, dan alhamdulillah ketika itu datang KPPA baru. Saya tak nak sebut, KPPA dah ramai banyak, saya boleh sebut sekarang, nama saya tak nak sebut. Ketika itu nak tukar semua di ODO kita, tak bagi kerjasama kononnya dengan persekutuan, tapi dipertahankan ketika itu. Saya dan Datuk SS pertahankan supaya ia tak berlaku, dan kami juga tahu apa yang perlu kita lakukan ketika itu. Sebenarnya banyak cerita, banyak kenangan yang saya tak mampu nak sebut satu persatu, tetapi inilah kerjasama yang baik dengan ketua jabatan sebenarnya memberikan banyak bantuan kepada kita secara tidak langsung. Dan begitu juga dengan tuan-tuan ketika Covid. Saya tak nafikan tanggungjawab yang cukup hebat, rumah ke rumah bantu orang dalam risiko, takutkan Covid. Tuan-tuan pergi ke rumah, beri bantuan, beri bakul makanan, beri sumbangan. Inilah kehebatan NPKK kita. Saya ucapkan tahniah, sabas di semua tempat. Kerana itu kita berjaya. Antara negeri yang pertama keluar daripada Covid-19. Maksudnya kita boleh bergerak. Memang tak habis ketika itu, tetapi bagaimana tuan-tuan bekerja, pastikan semua mendapat vaksin. Tuan-tuan pastikan makcik-makcik di kampung-kampung keluar untuk dapat vaksin.
gunakan bagaimana untuk mereka datang dengan van bergerak, dapatkan vaksin. Ini antara yang saya cukup ucap terima kasih kepada tuan-tuan. MPKK berkhidmat dengan baik. Kecemerlangan itulah menjadikan kecemerlangan kita hari ini. Kita pengalaman kita menghadapi PKP, tak pasal-pasal ketua kampung pun boleh baca khutbah di hari raya. Kalau tak pernah dapat peluang nak baca khutbah depan anak-anak, depan isteri. Tetapi di hari raya, ketua kampung, bukan saja ketua kampung, dia jadi juga pembaca khutbah hari raya di Aidilfitri. Jadi itulah hebatnya. Dan kita juga diuji, tak boleh keluar rumah, tak boleh berhari raya. Itu antara pengalaman-pengalaman kita di ketika pandemik COVID-19 tahun 2020 hingga tahun 2021. Dalam kita diuji, dalam kita menghadapi PKP tersebut, rupa-rupanya hasil negeri yang Allah kurniakan pada tahun 2019 sebanyak 556.42 juta 147.47 juta itu satu persiapan bagi membantu rakyat negeri menghadapi COVID-19. Untuk tempoh 2 tahun itu memang kita defisit. Tahun 2020, tahun 2021 kita defisit. Tapi kita gunakan duit surplus kita sebanyak 147 juta itu untuk 2 tahun. Jadi kita tak guna pun duit simpanan yang terdahulu. Jadi inilah hikmahnya. Allah dah siapkan kita tabung untuk dalam tahun 2019, tahun 2020, 2021 tahun 2020, 2021 kita gunakan tabung tersebut untuk kita bantu rakyat, untuk kita pastikan Negeri Sembilan terus dapat membangun ketika itu. Di samping itu, Negeri Sembilan adalah negeri pertama di Malaysia membenarkan solat berjemaah di masjid selepas pandemik. Walaupun ketika itu saya untuk makluman habis lah, saya terpaksa menghadap tuanku. Kadang-kadang terpaksa saya minta tuanku kita boleh solat Jumaat. Tentang mesej saya ni jadi kafir tu banyaklah. Tak boleh sembahyang Jumaat je lah, kafir lah. Menghalang orang sembahyang Jumaat ni kafir lah. Kalau ikut hukum tu dah lama saya kafir dah. Tetapi ketika itu saya bersama dengan Datuk Mufti, bersama dengan Duli Yang Maha Mulia, memikirkan masalah rakyat ketika itu dengan pandemik COVID ini. Dan alhamdulillah kita dapat perkenan tuanku untuk mengadakan solat Jumaat. Jadi negeri kita negeri pertama ketika itu boleh solat Jumaat. Dan alhamdulillah negeri-negeri lain ketika itu belum boleh, kita dah boleh. Dan itulah keadaan kita. Dan saya juga ucap terima kasih kepada yang bukan Islam, mereka juga bersetuju untuk menghadkan tempat-tempat sembahyang mereka kepada jumlah-jumlah yang tertentu. Jadi kita kawal. Dan alhamdulillah, walaupun di peringkat awal itu bermula dengan tablik, siapa ingat lagi, kita di Negeri Sembilan ini virus tersebut disebarkan oleh ketika itu golongan-golongan tablik yang keluar, dan alhamdulillah kita dapat kawal. Di peringkat awal itu memang ada sedikit, jadi itu yang kita jaga dan akhirnya dapat kita kawal. Tempoh pemerintahan kita tinggal lebih kurang 2 minggu. Dewan Undangan Negeri akan dibubarkan pada 1 Julai. Kita jangkakan pilihan raya pertengahan Ogos. Dan sekiranya rakyat kekal menyokong dan memilih kita dalam PRN ini, rakyat akan dapat satu kerajaan perpaduan, gabungan ADUN PH dan BN yang lebih kukuh, kuat dan berintegriti untuk meneruskan perancangan membangunkan dan mentadbir negeri dengan lebih cemerlang di masa hadapan. Ini yang kita kena terima. Balik ini tugas kita pastikan menang
calon, sama ada Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional. Boleh? Kita kena pastikan ahli-ahli kita, penduduk kampung kita, anak-anak kita yang di luar balik mengundi. Jangan tertinggal dan jangan anggap ini pilihan raya yang mudah. Kita berhadapan dengan PN kali ini. Mereka membina persepsi, mereka bina macam-macam tentang Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Mereka kata dalam UMNO hari ini dengan PH ada DAP. Ini yang mereka akan jual sehingga hari pilihan raya. Mereka akan jual isu Melayu, mereka akan jual isu agama, mereka akan jual isu-isu yang boleh mendatangkan kemarahan orang Melayu khusus. Jadi ini tanggungjawab kita sebagai ketua kampung. Saya rasa tadi telah diterangkan untuk kita sama-sama pastikan bahawa serangan mereka dapat kita lembutkan, lunakkan, dan kita beri penerangan yang cukup bagi memastikan mereka tahu siapa yang mereka pangkah. Dan hari ini juga dalam tempoh 5 tahun macam-macam cerita tentang Pakatan Harapan, tapi hari ini kita lihat bahawa kejayaan ini bukan sahaja kita bina bersama Keadilan, Amanah dan DAP. DAP ada 11 kursi, Keadilan ada 6, Amanah ada 3. Kalau ikutkan, kita ni memang tunggangan DAP. Kalau mereka cerita kita ni tunggangan DAP, tetapi apa yang kita lakukan hari ini? Masjid kita bina beberapa banyak, lebih banyak ketika sebelum ini. Kita bina sekolah agama Mahat Ahmadi. Kita beri bantuan kepada fakir miskin kita lebih banyak daripada yang mereka beri sebelum ini. Kutipan zakat kita terus meningkat, 100, hampir 160 juta sekarang. Ini kita bagi balik kepada rakyat orang Muslim kita. Ini yang kita buat. Program kita bantu mereka, pemberian kepada asnaf kita tingkatkan. Ini yang kita berikan. Dan inilah yang akhirnya menunjukkan kepada kita bahawa mereka tidak boleh guna isu agama untuk Negeri Sembilan ini. Buktikan kepada kita. Kita rasa kita lebih banyak bina masjid di Negeri Sembilan ini berbanding negeri mereka. Kita baru saja dapat peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan tempoh hari 6 biji masjid, baru je. Sebelum ni kita keluar duit kita sendiri, poket kerajaan negeri kita gunakan. Kita tak seperti mereka menunggu peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan untuk bina masjid. Inilah kehebatan Negeri Sembilan. Inilah yang kita mampu lakukan. Kita tak tunggu orang. Aktiviti agama berkembang baik. Anak-anak kita berjaya cemerlang dalam SPM tempoh hari. Pelajar-pelajar tahfiz kita dibela. Sehabis belajar menghafaz 30 juzuk, mereka boleh ambil SPM. Sama ada untuk bidang sains ataupun dalam bidang selain sains. Jadi ini yang kita tunjukkan kepada mereka. Jalan keluar, solusi. Ada saja solusi yang kita lakukan. Jadi ini yang harus mereka faham, bahawa apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan. Bantuan ke sekolah, bantuan tahfiz, bantuan sekolah Cina, bantuan sekolah Tamil, sekolah swasta, kita bantu. Tak ada yang tertinggal. Kerana apa? Kita sayang pada generasi akan datang. Jadi saya berharap bahawa tuan-tuan balik tolong sampaikan. Bekerja keras, pastikan keluar mengundi. Pastikan kerajaan perpaduan, kerajaan Malaysia Madani ini akan terus menjadi pilihan utama rakyat kita. Mulai 1 Julai
semua esko dan adun tiada jawatannya. Esko boleh lagi, esko boleh jalankan kerja lagi. Adun akan tamat 1 Julai sehingga penambahan calon insya-Allah. Tapi MPKK masih ada jawatan sehingga Oktober tahun ini. Kalau tak kerja, cok, kita tak bayar gaji. Gurau. Saya harap teruskan usaha. Tuan-tuan harus bekerja sehingga 31 Oktober tahun ini. Bekerjalah, berusahalah, sayangilah, hargailah 5 tahun yang tuan-tuan telah bina, tuan-tuan telah sumbang, itu hargai. Berbangga. 5 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3, ada yang 2, ada yang baru, tak apa, tetapi 5 tahun itu kita bersama. Saya harap bahawa dengan 3 bulan yang akan datang ini juga memberikan semangat untuk terus berbakti. Tak kira dah bubar ke tak bubar ke, bilang gaya esok ke, bakti tuan-tuan masih diperlukan di kampung-kampung. Saya juga berharap anda semua dapat memanfaatkan tempoh yang tersisa ini untuk memaksimumkan perkhidmatan kepada masyarakat kampung di bawah tanggungjawab anda semua. Kalau tuan-tuan, saya rasa siang malam tuan-tuan kena berbakti. Orang cari tuan-tuan siang malam. Kalau ikutkan letih, memang kita letih, tetapi tolonglah yang tersisa itu, gunakanlah untuk kebaikan, untuk kita bersama. Adalah tanggungjawab anda semua menerangkan perubahan dan pencapaian kerajaan dalam masa yang sama. Jelaskan kepada rakyat bagi meneruskan agenda pembangunan negeri yang lebih cemerlang di masa depan. Kita perlu membentuk kerajaan perpaduan negeri ini, iaitu kerajaan gabungan PH dan BN yang lebih kuat, kukuh, berpengalaman dan berintegriti. Jadi ini yang kita harapkan. Kita kena tunjuk bukan saja untuk Negeri Sembilan, tetapi untuk negara, bahawa inilah kerajaan perpaduan yang mereka harus contohi di Negeri Sembilan ini. Kalau boleh tak ada pembangkang pada pilihan raya akan datang. Hadirin yang dikasihi, bagi meneruskan agenda madani di peringkat negeri selaras dengan kerajaan perpaduan di peringkat pusat, kita memerlukan sokongan dan dukungan anda semua. Kita yakin gabungan PH dan BN adalah gabungan terbaik untuk negeri yang terbaik. Buktikan tanda menghargai dan sayang kepada negeri ini dengan berusaha bagi memastikan kita kekal mendapat mandat rakyat untuk mentadbir negeri ini. Kita baru 5 tahun. Baru saja 5 tahun kita lalui ini. Tuan-tuan dah rasa nikmatnya. Maksud saya, semua rakyat yang susah kita boleh bantu. Bantuan, pelbagai bantuan, daripada anak yang kecil hingga yang dewasa, yang nak melanjutkan ke universiti, yang dah berada di universiti, dan kepada mereka golongan tua, kita bantu mereka. Bukan itu saja, mereka yang accident pun kita bantu. Implan, kalau dulu bayangkan, kalau kita accident, kita perlukan buat pembedahan, memerlukan implan ataupun skru ataupun keperluan-keperluan lain, ada yang sampai RM35,000. Kalau mereka orang susah, bila mereka nak buat pembedahan tersebut? Sekarang ini kalau mereka layak, telefon malam pun kita luluskan kepada doktor tersebut untuk buat perubatan. Memang tak ramai, tetapi saya lihat ramai dah terima. Mereka-mereka yang accident, mereka-mereka yang susah, kita terus luluskan. Jadi ini memberi bantuan kepada mereka. Mereka yang diabetes, selalu kena buat dialisis.
Untuk buat tapak tu harga dia 3,000 ke 4,000 ringgit. Kalau orang susah memang tak mampu nak buat tapak, meninggal begitu sajalah. Tapi hari ini kita ada buat tapak, kita ada panel, 3 pusat panel kita boleh buat secara percuma yang dibayar oleh kerajaan negeri. Ini yang kita lakukan. Bukan setakat yang hidup, yang selesa, yang belajar, yang sedang sakit pun kita bantu. Cuma saya boleh bantu yang tunggu tengah syakaratul maut. Itu saya tak dapat bantu. Jadi kita berharap bahawa apa yang kita lakukan boleh lebih banyak daripada ini jika kita terus memimpin kerajaan negeri ini. Sebelum mengakhiri ucapan, saya ingin mengucapkan tahniah pada unit DUN dan semua yang terlibat menjayakan konvensyen petang ini. Terima kasih kepada semua pengerusi, setiausaha FPKK serta penghulu yang hadir pada hari ini, yang setia pada hari ini. Daripada pagi saya dimaklumkan seawal 8 pagi mereka telah datang, dan sampai sekarang mereka berada di sini. Kalau yang jauh tu selepas subuh mereka bertolak ke sini. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas pengorbanan ini. Saya yakin dengan tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan boleh buat perubahan, perubahan untuk kita bersama dengan kerajaan, dengan Barisan Nasional. Boleh? Kita yakin kita boleh bekerja, kita boleh pastikan kemenangan kita, pastikan juga bahawa kita boleh menang di semua peringkat DUN yang kita bertandingkan. Pilihan raya lepas 2015, pilihan raya ke-15, PRU 15 yang lepas, kita tahu di mana kampung-kampung yang agak kita kalah. Dan saya harap bahawa tuan-tuan sedia maklum keputusan-keputusan pilihan raya yang lepas. Di pusat-pusat pengundian, tuan-tuan tahu mana yang kalah. Tuan-tuan harus teruskan usaha ini, pastikan kemenangan kita. Doakan yang terbaik ke atas negara kita, khususnya untuk Negeri Sembilan yang tercinta ini. Semoga segala usaha dan kerja kita terima dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah sebahagian daripada pembuktian kita kepada Allah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan majlis penutup Konvensyen Malaysia Madani pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama saya tak sebut reformasi. Reformasi. Boleh menang insya-Allah.